Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita akan buat satu tutorial untuk melaksanakan My Portfolio bagi guru dan AKP SMK Bandar Putrajaya. Untuk makluman semua guru, kita dapat arahan untuk menyediakan My Portfolio melalui surat rujukan KPM 107/4/1 dalam kurungan 87 bertarikh 1 November 2022, dan juga satu rujukan daripada Jabatan Pendidikan Negeri Kedah melalui surat JPNK 10153 dalam kurungan 2 pada 9 November 2022. Okey, arahan penyediaan submodel portfolio di dalam sistem Hermes ini akan bermula pada 1 hingga 15 November melalui pentadbir Hermes. Penyediaan untuk guru dan AKP, penyediaan My Portfolio ini bermula pada 16 hingga 30 November 2022. Lebih kurang 15 hari, bermula 16 hingga 30 November 2022. Jadi di kesempatan ini saya berharap cikgu dan juga AKP SMK Bandar Putrajaya dapat ikut tutorial yang saya akan berikan pada hari ini. Okey, untuk langkah pertama, guru dan AKP boleh klik di bahagian data perjawatan di halaman utama di data perjawatan boleh pilih My Portfolio. Kita klik di bahagian My Portfolio dan akan timbul paparan ni. Okey, apabila timbul saja di bahagian paparan ni, kita ambil fungsi dan klik pemilik kompetensi. Okey, sehingga keluar paparan sebegini. Di bahagian bawah tu kita akan tengok tiada maklumat My Portfolio, jadi kita tambah. Dia akan naik paparan macam ni. Kita okey, kemudian kita punya My Portfolio telah berjaya. Bila naik paparan macam ni, kita semak semua yang ada di bahagian atas tu. Kemudian kita klik maklumat khusus. Bila kita klik maklumat khusus, paparan sebegini akan kita akan nampak. Berwarna merah pada tiap-tiap maklumat di bahagian bawah tu, dia berwarna merah. Carta organisasi pun merah. Semua belum dikemas kini, jadi kita perlu kemas kini. Untuk permulaan kita kena buka carta organisasi. Dekat sini kita kena semak di bahagian bawah ada masuk carta KPM, carta sekolah. Kita kena bubuh carta kita sendiri. Maksudnya kalau guru kanan, kita kena buat sendiri carta organisasi kita sendiri. Ini adalah contoh carta untuk guru kanan. Kita boleh lihat di sini. Di bahagian guru kanan tu kita kena kuningkan, menandakan itu adalah kedudukan kita. Peringatan di sini, carta yang kita upload ni hendaklah dalam bentuk JPEG. Kita upload kat dalam sistem ni, kemudian kita tukar nama. Kita boleh tukar nama carta organisasi untuk guru kanan teknik vocational. Lepas tu kita upload. Ni kita tengok balik carta dia macam ni. Dalam bentuk JPEG jangan silap cik. Guru-guru dan AKP jangan silap. Kalau dalam bentuk Word memang kita tak boleh upload dalam bentuk JPEG. Lepas tu kita upload. Kita tekan apabila selesai upload, di bahagian bawah dia akan berada di bahagian bawah. Kita tengok ada di bahagian bawah, dan kita tengok di bahagian carta organisasi di atas tu dah keluar warna hijau. Maksudnya dah selesai. Bila selesai saya warna hijau, kita akan terus ke carta fungsi. Untuk carta fungsi ni dia akan keluar kosong, tiada record, jadi kita kena tambah. Bila kita tambah, dia akan naik macam ni. Carta fungsi ni saya akan bagi rujukan
Okey, rujukan ni. Okey, kita tengok jawatan kita apa. Kita tengok apa fungsi, carta fungsi yang ada untuk jawatan kita. Okey, untuk guru kanan ni contoh dia. Jadi kita tengok ada related, maksudnya ada kena mengena dengan apa yang telah disediakan. Okey, kita tengok kat situ. Kita masuk balik, kita tengok. Sekiranya kita nampak ada yang berkaitan, kita tik saja dalam banyak-banyak tu dengan kita punya jadual carta fungsi yang kita dah bagi tu. Contoh, ini kita jadikan kita contoh dia, kita tik di bahagian yang berwarna biru tu. Okey, itu ada kena mengena, jadi kita tik di bahagian warna biru. Kena baca satu-satu. Okey, kita masuk balik. Bila kita jumpa yang ada kena mengena dengan carta fungsi yang telah kita bagi, kita tik. Okey, kita kena carilah satu persatu. Kita tik. Kalau macam guru biasa, kena carilah yang ada kena mengena dengan guru biasa. Macam ni contoh dia kita buat untuk guru kanan. Jadi ada kena mengena untuk guru kanan. Okey, kita cari dan kita tik lagi. Selepas bila dah selesai, kita akan simpan. Sama juga untuk AKP, dia kena cari yang ada kena mengena dengan AKP. Okey, kita simpan. Okey, bila kita dah simpan, automatik dia akan naik warna hijau di bawah carta fungsi tu. Maksudnya dah berjaya. Lepas tu kita terus ke senarai undang-undang. Senarai undang-undang ni, kita klik di bahagian senarai undang-undang. Selepas kita klik di bahagian senarai undang-undang, dia akan keluar senarai undang-undang yang ada kaitan dengan guru-guru. Okey, line kita ada masalah sikit. Okey, bila kita kita tambah, akan naik senarai undang-undang. Kita cari senarai undang-undang yang ada kena mengena dengan guru. Tapi kebanyakan senarai undang-undang ni, akta-akta ni memang ada kena mengena lah. Okey, kita tengok ada yang ada kaitan, kita tik. Okey, bila dah selesai kita tik, semua senarai undang-undang ni yang ada terlibat dengan kerja buat kita, kita terus simpan. Okey, bila kita simpan, kejap kita cari dulu. Kemudian ada page kedua yang mana ada kena mengena dengan pendidikan. Kita baca, kita tik dan kita simpan. Okey, tak ada kena mengena, kena buang. Prasekolah tak ada kena mengena. Kejap ya. Okey, kita simpan. Okey, dia akan naik warna hijau di bahagian senarai undang-undang. Pastikan naik warna hijau. Jadi di bahagian tu kita dah berjaya. Untuk aktiviti dan fungsi kita tinggalkan dulu. Kita terus ke senarai borang. Okey, bila sampai ke senarai borang, kita buka senarai borang. Kita select borang-borang yang ada kaitan dengan kita waktu kita di sekolah. Okey, boleh tengok kat situ senarai-senarai borang yang ada kaitan dengan kita. Yang tak ada kaitan kita tak payah tik Okey, macam borang umrah, borang cuti tanpa gaji, borang cuti tanpa rekod, borang mengerjakan haji, kita tik yang ada kena mengena dan kita akan guna borang tu. Okey, ada banyak borang-borang yang ada sangkut dengan kita. Dan ni saya buat review untuk satu page saja. Nanti guru-guru dan AKP boleh review balik, tik kotak-kotak yang berkenaan. Okey, ni sebab banyak, jadi kita simpan. Nanti untuk AKP dan guru-guru SMK Bandar Puteri Jaya, tik yang berkenaan semuanya lah dan simpan. Macam biasa, bila kita dah simpan, pastikan di bahagian senarai borang di atas tu dia naik warna hijau. Maksudnya dah berjaya lah. Okey, dah berjaya. Maksudnya dah disimpan. Kita terus ke senarai jawatan kuasa. Jawatan kuasa ni kita punya jawatan yang ada di sekolah ni lah, yang terlibat dengan kita. Macam contoh
jawatan kuasa kelab guru, jawatan kuasa co-curriculum, dan kita boleh bubuh kita punya peranan. Kita boleh klik di bahagian kanan tu, dia ada peranan ahli biasa ataupun bendahari SU apa semua, cari yang berkaitan dengan kita. Okey, kemudian klik, dan last sekali kita simpan. Kita just simpan. Okey, bila kita simpan, dan pastikan di bahagian atas senarai jawatan kuasa tu naik warna hijau, maksudnya selesai pada bahagian tu. Okey, alhamdulillah dah selesai. Jadi kita ke bahagian aktiviti dan fungsi. Bahagian ni agak susah juga, tapi kita kena buat satu-satu. Okey, untuk bahagian ni kita kena sediakan my portfolio kita yang dulu. Sebab itu kita akan copy paste semua data tu. Okey, kita buka my portfolio. Dalam my portfolio ni kita boleh carilah fungsi. Okey, bagi contoh sini kita tengok, kita ambil satu contoh. Okey, aktiviti 1 ni dia punya berkenaan dengan keuangan. Kita copy dia punya tajuk utama, kita copy dan kita paste di bahagian atas. Kita masuk balik dalam Hermes dan kita paste di bahagian aktiviti. Okey. Okey, selepas kita paste di bahagian aktiviti tu, kita simpan untuk aktiviti 1. Kita boleh plus proses kerja. Bila sampai kat proses kerja tu, kita tengok di bahagian dalam my portfolio, proses kerja tu kita perlu copy dan paste satu persatu. Okey, ni contoh dia. Kita copy. Kita copy, kemudian kita buka balik my Hermes, kita paste. Okey, peranan pengetua. Okey, kita punya rujukan selalunya Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Mudayan. Berkenaan dengan keuangan ni, kita dapat rujukan kita lah. Jadi kita type PPD Kuala Mudayan. Okey, kita buka lagi. Kita ambil bahagian PKP, kita copy dan kita paste di dalam My Hermes. Okey, ini contoh untuk guru kanan tau. Tapi kalau contoh untuk guru-guru kena buka balik my portfolio guru-guru yang buat baru-baru ni. Okey, lepas tu copy dan paste masuk saja kat dalam tu. Para kita punya rujukan sama juga PPD Kuala Mudayan. Kita just copy and paste. Copy and paste saja. Okey. Okey, hak berikutnya ada lagi. Okey, kita copy dan paste juga. Kita kena buat sampai habis lah. Kita boleh tambah proses kerja di bahagian kanan, di bahagian bawah tu untuk bagi banyak. Okey, kita ulang proses kerja ni sama sehingga habis. Ini saya cuma tunjuk untuk satu aktiviti. Sekiranya ada 5 aktiviti, kita kena buat sehingga 5 aktiviti. Okey, kita cuma tambah proses kerja ataupun kita tambah aktiviti bagi fungsi saja. Okey, macam ni. Ya. Okey, di bahagian kuning itu ada kena-mengena dengan guru kanan. Sebab tu kita kena ambil semua. Ya, perintah am, akta apa semua tu ya ada di bahagian undang-undang punca kuasa. Okey. Okey, di situ kita kena carilah kita punya punca kuasa yang berkenaan untuk kita masukkan di dalam undang-undang dan peraturan dan punca kuasa tu. Okey, kita select satu, kita okey. Bila dia dah masuk, kita terus simpan. Okey, bila kita simpan saja, kita tengok di bahagian bawah tu. Di bahagian bawah ni kita kena upload kita punya jadual kerja kita. Selalunya di dalam my portfolio kita yang dulu, jadual kerja tu dah memang tersedia. Kita just convertkan my portfolio tu dalam Microsoft Word. Kita convertkan kepada JPEG. Selalunya saya gunakan pen sajalah. Kita akan print screen. Di bahagian proses kerja ni, kita akan paste dalam pen. Untuk memudahkan, kita paste dalam pen. Okey, kita buka pen. Kita paste. Kita select dia punya jadual kerja tu. Ini rasanya lebih mudah lah daripada hak lain. Okey, kita select.
Kita copy dan kita paste balik. Okey, kita copy dan kita paste balik. Lepas kita copy, kita paste, kita save. Lepas kita save, kita rename dia. Kita cari lokasi yang sesuai, sebab sekejap lagi kita nak upload balik. Okey, kita buka balik, kita klik dekat bahagian bawah tu, kita ambil balik folder tadi yang kita save file, terus kita upload. Okey, bila kita upload, kita terus simpan. Okey. Okey, bila selesai saja di bahagian bawah tu, kita kena isi senarai semak. Senarai semak ni ada dalam my portfolio kita yang dulu. Kita buka balik my portfolio tu, kita cari balik senarai semak dan kita copy, kita paste satu persatu. Okey, cari balik dekat mana ada tulis senarai semak. Untuk aktiviti yang kita upload saja. Okey, kita cari senarai semak. Okey. Okey, sekejap ya. Dah sampai lagi senarai semak. Okey, ini senarai semak. Okey, dekat tindakan tu, kita masukkan di bahagian tindakan di dalam My Hermes kita. Kita copy dan kita paste. Okey, senarai semak kita copy dalam daripada Microsoft Word dan kita paste di dalam Hermes kita. Okey, jadi kita akan copy dan paste untuk semua lah. Saya tak buat semua sebab saya nak tunjuk cara macam mana untuk guru-guru dan AKP buat sendiri. Okey, kita paste, kita copy dan kita paste. Di bahagian kanan tu kita kosongkan. Kita copy dan juga kita paste sehingga habis. Okey, bila dah kita copy semua habis, sekejap kita buat satu lagi. Kita copy dan juga kita paste dalam Hermes. Kita paste and then kita simpan. Okey, selepas kita simpan, kita kena pastikan dia punya tulisan dekat aktiviti dan fungsi tu jadi warna hijau. Jadi benda tu dah selesai. Okey. Okey, bila dah selesai, okey, kita pastikan semua warna hijau. Bila warna hijau, kita terus pergi ke bahagian perakuan. Di bahagian perakuan ni belum ada warna hijau, bahagian belum kemas kini tu. Jadi kita klik di bahagian perakuan. Okey. Okey, bila kita klik di bahagian perakuan ni akan naik paparan yang macam ni. Kita just klik kotak kat situ dan kita hantar. Okey, klik kotak dan kita akan hantarlah. Hantar kepada penilai pertama lah, PK1, dan juga nanti akan disahkan oleh Tuan Pengetua. Jadi selesailah my portfolio untuk AKP dan guru yang kita perlu buat. Itu saja. Saya harap video ni membantu guru-guru dan AKP. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.